Salam sejahtera, anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini dibatalkan. Peperiksaan utama lain ditunda. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 bagi tahun ini dibatalkan. Menteri Pendidikan Dr. Radzi Jidin berkata, tarikh peperiksaan bagi Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM bagi tahun 2020 pula ditunda pada suku pertama 2021. Katanya selepas kerajaan benar-benar yakin penularan wabak COVID-19 telah pulih, keutamaan pembukaan sekolah hanya melibatkan peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STAM, STPM dan sijil antarabangsa yang setara. Menyedari bahawa penundaan tarikh peperiksaan ini akan memberi kesan kepada kemasukan ke peringkat pengajian tinggi, KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah bersetuju untuk menangguhkan tarikh kemasukan baharu ke institusi pengajian tinggi IPT bagi program asasi, matrikulasi dan peringkat diploma sehingga Julai atau Ogos 2021 manakala program ijazah pada September atau Oktober 2021. Katanya pembatalan UPSR tidak menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid kerana penilaian boleh digunakan dengan pelbagai kaedah lain. Pembatalan UPSR tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan peringkat rendah kerana penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah lain. Memandangkan keputusan UPSR dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Maktab Rendah Sains Marak MRSM dan Maktab Tentera Diraja MTD, KPM akan memperkenalkan kaedah baharu bagi tujuan ini yang tidak hanya tertumpu kepada prestasi akademik semata-mata. Menurut beliau, keputusan itu akan terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jelasnya sekolah yang tidak berdaftar dengan kementerian juga disarankan untuk turut mengikuti keputusan ini. Apabila sekolah dibuka semula, semua aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuklah amalan penjarakan sosial akan diberi keutamaan. KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP yang mesti dirujuk oleh pihak sekolah dan ibu bapa bagi memastikan pengurusan sekolah berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Kerajaan Sabah akan terus menjejaki setiap pelosok kampung di negeri ini untuk memastikan golongan miskin yang tidak tersenarai dalam IKASI akan menerima bantuan COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, sehingga kini sebanyak 408,000 ketua isi rumah sudah menerima bantuan bekalan makanan. Namun jumlah penerima itu tidak sampai 100% daripada populasi rakyat Sabah yang mencecah lebih 3 juta orang. Miskin tegara. Ada di antara mereka dalam senarai IKASI. Dalam senarai IKASI ini jumlahnya setakat berapa ribu saja. Tapi di kampung itu ada yang orang IKASI. Ada yang miskin tegara, ada yang di bawah B40. Tapi mungkin tidak masuk dalam senarai IKASI yang ada. Jadi saya dah minta supaya Kementerian Luar Bandar, Peringkat Negeri Sabah, Datuk Iwan Benedict melihat kerjasama semua pegawai-pegawai daerah, jelajah semua tempat. Ya. Mereka ini galakkan. Pertama, kita nakkan supaya mereka membuka akaun untuk membolehkan kena kita salurkan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kewangan kepada institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Sabah di Kota Kinabalu hari ini.
Atas sebab itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee telah mengarahkan pegawai daerah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am supaya mengenal pasti orang-orang daif dan miskin yang memerlukan bantuan di setiap daerah yang ada di negeri ini. Bagaimanapun beliau maklum ada antara penduduk di negeri ini yang berada di pulau-pulau seperti di Pulau Gaya, Pulau Mantanani dan Pulau Bangi tidak mempunyai akses bank di kawasan mereka. Atas sebab itu, Kerajaan Sabah bersikap lebih fleksibel tentang kaedah penyaluran bantuan COVID-19 ini dengan menyampaikan bantuan secara tunai melalui serahan tangan oleh petugas-petugas yang diamanahkan. Apabila kita siasat, tanya polis nak pergi bank pasal nak ambil duit, pasal kita dah salurkan duit menerusi BSN dan juga kita salurkan ada antara mereka public bank untuk mempermudahkan supaya mereka ni mendapat bantuan daripada kerajaan negeri. Baru-baru ini kita nampak banyak kereta lalu lalang pasal kita dah bank in some of the money yang ada akaun mereka. Tapi ada yang tidak ada akaun. Kerana ini merupakan satu masyarakat kelompok yang berada mungkin di Gunung Long Pasir. Satu bank pun di Long Pasir tidak ada. Jadi kalau kita minta bank akaun mereka, mungkin mereka kena bertolak ke Sipitang menelan belanja, menelan masak, mungkin tidak ada bas, tidak ada teksi yang mereka harus ikuti. Maka ini bukan mudah untuk kita nak sampaikan. Maka dengan itu kita perlu mempunyai sistem, struktur yang berubah untuk membolehkan how best we can reach these people at this point of time. Ya, maka perlu bagi kita untuk sampai ke bawah pegawai daerah, masyarakat unit PPM dan juga pimpinan yang ada di situ masuk ke kampung-kampung, kenal pasti mana orang-orang daif, orang-orang miskin yang ada yang memerlukan bantuan. Tidak cukup kita bagi bakalan makanan, sayur ke ikan ke sardin ke telur ke tepung ke ataupun beras. Kerajaan negeri cuba membantu meringankan beban mereka dengan memberi sedikit kewangan. Ya. Tambahnya, beliau faham ada bantuan yang tidak kesampaian, sebab itulah pegawai daerah dan kira-kira 3,000 anggota UPPM diarahkan supaya menjelajah setiap daerah bagi memastikan semua rakyat yang miskin menerima bantuan. Keselamatan makanan di negeri ini akan terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalannya sentiasa mencukupi sama ada sepanjang atau selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri berkata usaha itu bagi mengurangkan kebergantungan Sabah terhadap bekalan makanan import. Beliau mahu Sabah meningkatkan keupayaan pengeluaran makanan termasuk dalam sektor pengeluaran beras tempatan. Dengan itu, 10,000 ekar kawasan bagi penanaman padi disediakan di Terusan Sapi Sandakan. Di samping itu, kawasan seluas 200 ekar akan turut ditanam padi bukit di Long Pasir, Sipitang. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata kerajaan telah menyediakan peruntukan 5 juta bagi memberikan bantuan secara one-off kepada petani padi bukit di Long Pasir dan Keningau. Kebergantungan kepada pengeluaran beras di Kota Belud sahaja tidak akan mencukupi. Malah sektor pertanian juga akan dibangunkan di Mumbakut bagi meningkatkan keselamatan makanan di negeri ini. This one, bekalan makanan ni kita kena tingkatkan sektor ini. Sama ada pertaniannya, sama ada perikanannya, buah-buah yang ada, supaya kita pastikan masyarakat kita mendapat bekalan. Kalaupun contoh ekspor tidak digalakkan, sekurang-kurangnya penduduk rakyat ini mempunyai cukup bekalan makanan. Contoh macam beras. Saya dah luluskan pada awal tahun ini hampir 10,000 ekar tanah ditanam dengan padi di Terusan Sapi di Sandakan, dan dah pun ada. Mungkin selepas Dewan ni saya akan buat lawatan, saya tengok macam mana supaya this is some of the food security. Kita tidak boleh bergantung dengan hanya mengimport daripada Vietnam ke, daripada Thailand ke. Ya, kerana kita ada persediaan dia. Di Kota Belud tidak cukup, dan satu di Terusan Sapi kita dah sediakan. Another one will be di Mumbakut. Saya dah minta Kementerian Pertanian kita pastikan supaya food security ini dapat kita bekalkan. Di Long Pasir kita dah ada on trial 200 ekar untuk tanam padi bukit, dan saya dah sediakan peruntukan 5 juta ringgit untuk bantuan one-off kepada semua yang berkecimpung dalam penanaman padi bukit yang ada. Bukan hanya di Long Pasir, bahkan juga di Keningau saya ingat. Ya? Ini di antara sektor yang saya nak bagi keutamaan ialah food security yang ada. Mengenai keperluan membuka sektor tambahan sepanjang PKP tahap 3 ini, Muhammad Syafiee berkata beliau akan melihat keutamaan mengikut sektor.
Katanya sekiranya ingin membuka sektor untuk ekspor sekalipun, kebanyakan negara di dunia ini sedang lockdown. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan bantuan kewangan COVID-19 berjumlah hampir RM490,000 kepada UiTM Cawangan Sabah, Politeknik Kota Kinabalu, College Sitma, Institusi Pendidikan Guru IPG Ken dan College University North Borneo. Ketua Menteri meminta rakyat Sabah agar menilai usaha kerajaan memastikan keselamatan rakyat di negeri ini terjamin berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan suara-suara sumbang. Beliau berkata Sabah adalah negeri pertama yang mengambil langkah menyekat kemasukan pelancong dari Wuhan, China. Sabah juga antara negeri yang mempunyai paling banyak kawasan dikategorikan zon hijau. Malah, sukatan jalan raya dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini juga ketat. Atas sebab itu, seluruh Sabah hanya mempunyai 285 kes setakat semalam berbanding negeri lain. Sebagai contoh, Petaling Jaya sahaja sudah mencecah lebih 200 kes COVID-19. Datuk Seri Muhammad Syafiee juga mengingatkan masyarakat supaya tidak menilai jumlah kenderaan di jalan raya dengan tahap pematuhan rakyat terhadap PKP di negeri ini. Katanya secara purata pematuhan di setiap daerah di Sabah antara 94 hingga 95%. Dan ini di antara langkah-langkah, tapi bukan setakat itu, walaupun rate compliance kita nampak dari segi jumlah kereta ada, but don't judge by just number, judge by the outcome. Peringkat negeri Sabah merupakan di antara negeri yang telah pun berupaya mengurus takbir jumlah, bukan hanya positif tapi kemalangan, kematian yang ada. Ya, jumlahnya bukanlah besar sangat, ya. Dan kita mempunyai daerah-daerah yang masih dalam lingkungan hijau. Bukan satu saja red area yang ada di negeri Sabah. Yang lain itu orange, red area Tawau saja. Yang ada polluted by Kota Kinabalu, polluted by Lah Datuk. The rest are quite, walaupun saya tidak berapa puas hati lagi, kita perlu kawal, bendung, kita tidak tahu bila kita unlock, kerajaan pusat putuskan supaya kita dah lifted the thing, penyakit ini masih berada di tempat kita ni, kita tidak tahu. Jadi kita kena pastikan what is the next step. Ketua Menteri turut memberi jaminan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 yang bermula esok akan mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan dalam PKP. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata tidak lebih 50 ahli Dewan Undangan Negeri akan menghadiri persidangan itu dalam satu-satu masa meskipun Sabah mempunyai seramai 60 adun. Dan kita akan urus takbir. Jumlah ahli Dewan Undangan Negeri yang pada satu ketika mereka hadir dalam persidangan Dewan itu tidak melebihi 50 orang walaupun 60 orang adun. Itu kita letakkan. Mereka boleh hadir tapi shift, dia tidak boleh masuk dalam Dewan. Gilir antara satu dengan yang lain. Maknanya kita compliance dari segi SOP yang diletakkan oleh pihak yang berwajib, jangan melebihi 50 orang. Walaupun terkadang itu kalau kita pergi Fusang 100 orang sudah ramai. Lebih kereta tu daripada jumlah sidang Dewan, tapi walaupun kita tahu kita selaku pihak kerajaan perlu mematuhi aturan-peraturan yang ada, dan sidang ini pun kita adakan bukan musim satu hari suntuk. Biasa dia sidang Dewan di Sabah ini daripada pagi sampai jam 6 petang, malam sampai ke malam. Tapi kali ini kita adakan setengah-setengah hari. Setengah hari jadi maknanya kalau hanya dalam beberapa masa singkat, kita total hari Isnin setengah hari, hari Selasa setengah hari, satu hari saja. Kalau kita sambunglah. Jadi maknanya cara dan pendekatan yang kita lakukan memenuhi dari segi peraturan. Tapi kita tak boleh tangguh-tangguhkan. Kerana ini diperlukan untuk membolehkan supaya perbelanjaan kita boleh bahaskan dan kita luluskan di Dewan. Keduanya, kita ada peraturan dari segi perlunya kita mengadakan sidang Dewan dalam jangka masa 6 bulan. Ya. Kali terakhir sidang terakhir DUN Sabah diadakan adalah pada November tahun lalu. Persidangan DUN Sabah ke-15 yang sebelum ini ditetapkan selama 5 hari dipendekkan kepada 3 hari mulai esok serta 20 hingga 21 April. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahirudin dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan DUN Sabah esok. Persidangan DUN Sabah juga boleh diikuti secara langsung di saluran YouTube Kerajaan Negeri. Ketua Menteri berharap pembukaan dua makmal bagi menguji sampel COVID-19 di Tawau dan Sandakan dapat disegerakan untuk membantu mempercepatkan lagi ujian pengesanan COVID-19 di pantai timur Sabah.
Ketika ini hanya 3 makmal di Kota Kinabalu yang menjalankan ujian pengesanan COVID-19 iaitu di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, Bukit Padang, Makmal Hospital Queen Elizabeth dan Makmal Biokeselamatan Tahap 3 Universiti Malaysia Sabah. Ketiadaan makmal sedemikian di pantai timur Sabah menyebabkan sampel COVID-19 mengambil masa 8 jam untuk sampai ke makmal di Kota Kinabalu melalui jalan darat. Ya, jadi tempat-tempat lain contohnya macam di Tawau, di Lahadatu, di Sendakan kita perlukan di Keningau untuk membolehkan bila ada sampel tak perlu kita bawa ke Kota Kinabalu untuk buat testing dia. Yang kadang-kadang ini di peringkat awal kita berhadapan dengan masalah kena bawa by darat. Naik darat 8 jam, 9 jam, 1 hari mau sampai ke Kota Kinabalu. Sampel itu baru itu pun kita mengambil masa queue. Pasal kita tidak ada kit yang lengkap, lepas tu reagent pun tidak cukup. Maka dengan itu pihak kerajaan negeri telah mengambil langkah untuk memastikan kita beli reagent yang ada. Daripada mana tempat kita cari di Kuala Lumpur tidak ada, di Singapura kita dapat ya reagent ini. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan 5 lagi makmal akan dibuka bagi mempercepatkan ujian sampel COVID-19 iaitu di Tawau dan Sandakan di Sabah, Miri dan Bintulu di Sarawak serta Kluang Johor. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata kerajaan akan terus berusaha memastikan keperluan peralatan pelindungan diri PPE barisan hadapan terutama doktor dan jururawat mencukupi. Punca jangkitan 9 daripada 11 kes COVID-19 yang dilaporkan di Penampang tidak diketahui asal-usul atau kes sporadik. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, berdasarkan analisa Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, 5 daripada 9 kes sporadik itu melibatkan petugas kesihatan dan masih dalam siasatan. Manakala 4 kes lagi mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Dr. Christina berkata, tugas kawalan dan pengesanan punca jangkitan di daerah Penampang lebih rumit kerana kes-kes yang dilaporkan tiada kaitan dengan mana-mana kes positif yang lain. Secara perbandingan, situasi kes COVID-19 di Lahadatu adalah berbeza kerana 97% kes COVID-19 di daerah itu adalah dari kluster tabligh. Sehubungan itu, aktiviti kawalan dan pencegahan lebih tertumpu kepada kluster ini dan kontak mereka. Katanya sebanyak 39 kes COVID-19 dilaporkan di Lahadatu dan 14 kes adalah dari kluster tabligh dengan 22 kes generasi pertama dan 2 kes generasi kedua, manakala 1 kes mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berharap mereka yang disiasat memberikan maklumat yang sahih dan lengkap untuk membantu pasukan penyiasat mengesan punca jangkitan supaya aktiviti kawalan yang bersesuaian dapat dilaksanakan. Sehingga semalam Sabah melaporkan 285 kes COVID-19 dengan 4 kematian, manakala 120 pesakit telah pulih setakat ini. Meskipun Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa ketiga yang lebih ketat bermula hari ini, masih ramai tidak mematuhi perintah dengan keluar rumah sehingga berlaku kesesakan. Tinjauan BTTV di sekitar Kota Kinabalu siang tadi mendapati banyak kenderaan melalui Jalan Kepayan menuju ke Bandaraya Kota Kinabalu. Berdasarkan perkongsian anggota keselamatan, kesesakan itu berlaku susulan kelonggaran di industri untuk beroperasi sepanjang tempoh PKP. Sehubungan itu, orang ramai juga dipercayai menggunakan masa singkat ditetapkan antara pukul 6 pagi sehingga 6 petang untuk keluar rumah melakukan pelbagai urusan. Lokasi yang turut berlaku kesesakan lalu lintas teruk ialah di sekitar Luyang dan lokasi sekatan jalan raya di Dumpil Putatan. Kenderaan berbaris panjang antara 100 meter hingga 400 meter. Hari ini bermulanya fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menuntut komitmen lebih jitu setiap rakyat bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dan ketika ini saya berada di sekatan jalan raya di Kepayan yang menuju ke Bandaraya Kota Kinabalu dan kelihatan pergerakan kenderaan agak sesak setakat jam 11 pagi ini. Dan bagi memastikan tahap pematuhan rakyat terhadap PKP lebih tinggi, kerajaan memutuskan mulai hari ini sesiapa yang masih
ingkar akan terus ditahan untuk dikenakan tindakan mahkamah dan tidak lagi dikampaun seperti fasa pertama dan kedua PKP. Jadi anda yang di rumah teruskan berada di rumah, hanya keluar bila ada keperluan. Saya Jennifer Tugong Michael melaporkan untuk Borneo Today BTTV. Pesawat pengangkut A400M Tentera Udara Diraja Malaysia melakukan penerbangan membawa keperluan perubatan dan kesihatan ke Sabah dan Sarawak dari Pangkalan Udara Subang semalam. Penerbangan itu membawa 19,000 penutup hidung dan mulut daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk kegunaan petugas barisan hadapan di negeri ini yang sedang memerangi pandemik COVID-19. Pesawat itu berlepas dari Subang 7 pagi semalam dan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu 1.25 petang semalam selepas melakukan persinggahan di Kuching. Misi pengantaran ini adalah sebahagian daripada perkhidmatan sosial TUDM dalam membantu memerangi COVID-19. Menyahut seruan Kita Jaga Kita, Kelab Belia Kampung Mantanau di Kota Belud mengambil inisiatif untuk membantu penduduk kampung yang berdepan kesukaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 83 isi rumah di Kampung Mantanau diberikan sumbangan beras 5 kg tanpa ada yang disisihkan. Bantuan itu turut diberikan kepada mereka yang bukan penduduk tetap di Kampung Mantanau namun terpaksa tinggal di kampung ini kerana terkandas akibat PKP. Sekumpulan ahli Kelab Belia Kampung Mantanau kesemuanya wanita menaiki sebuah kenderaan pacuan 4 roda untuk mengagih-agihkan bantuan itu kepada setiap keluarga semalam. Program bantuan ini adalah atas inisiatif Kelab Belia Kampung Mantanau menggunakan dana tahunan kepada kelab itu daripada Kementerian Belia dan Sukan. Seekor anak gajah Borneo berusia 2 tahun diselamatkan dari Felda Sahabat untuk dirawat di Taman Hidupan Liar Lokawi sejak awal bulan ini kerana menghadapi masalah jangkitan pada kedua-dua matanya. Anak gajah itu yang diberi nama Sahabat kini menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani rawatan pada mata kanannya. Usaha diteruskan untuk merawat mata kirinya. Penolong Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Dr. Sen Nathan berkata, 2 pakar mata dari Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu datang ke Taman Hidupan Liar Lokawi untuk melakukan pemeriksaan ke atas Sahabat. Pakar berkenaan menasihatkan agar rawatan yang dilakukan ketika ini menggunakan bahan anti kulat yang dititiskan ke mata Sahabat diteruskan. Rawatan lanjut ke atas anak gajah itu akan dibuat bulan hadapan. Dr. Sen yakin mata hidupan liar terlindung itu dapat dipulihkan namun bukan kepada penglihatan normal. Saudara, tiada lagi kata maaf untuk Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga. Ingkar PKP, masuk lokap. Salpinus Saribun, BTTV.